Perikatan Nasional mahu dilibatkan dalam rundingan nak bubarkan Parlimen. Mat Sabu beri amaran pada kerajaan di Dewan Rakyat. Wakil Rakyat Perikatan Nasional mohon dikecualikan dari RUU anti lompat parti. Tun M dakwa tidak ada masalah jika parti buat keputusan lompat. Bung bengang, Muhyiddin cakap tak serupa bikin dalam Dewan Rakyat. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mengingatkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bahawa gabungan parti itu perlu dilibatkan dalam rundingan bagi menentukan tarikh pembubaran Parlimen. Menurut anggota Parlimen Paguh itu, ia antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan mereka yang berlangsung. Saya juga antara lain mengingatkan Perdana Menteri bahawa Perikatan Nasional sebagai parti utama yang membentuk Kerajaan Persekutuan hendaklah dirunding terlebih dahulu dalam menentukan tarikh pembubaran Parlimen, katanya dalam kenyataan di Facebook. Terdahulu selain Muhyiddin, pertemuan yang disusuli majlis berbuka puasa itu juga turut dihadiri pemimpin utama parti-parti Perikatan Nasional, antaranya Presiden PAS Abdul Hadi Awang, Presiden STAR Jeffrey Kitingan, Presiden SAPP Yong Tek Lee dan Presiden Gerakan Dominic Lau. Kami membincangkan hal ehwal semasa yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan negara. Dalam pertemuan ini, Perdana Menteri menekankan hubungan kerjasama dengan Perikatan Nasional dalam Kerajaan Persekutuan dan memberikan komitmen untuk berunding dengan Perikatan Nasional dalam menentukan dasar-dasar utama negara, kata Muhyiddin lagi. Akhirnya kerajaan ditubuhkan melalui Sheraton Move ini tidak stabil. Tak lama Perdana Menteri itu berkuasa, tukar Perdana Menteri baru. Sekarang kalau kami mau, Perdana Menteri ini pun boleh ditukar. If we want. Tapi kami tak mau. Kami dah buat perjanjian MOU. Jadilah Perdana Menteri, buatlah kebaikan untuk rakyat sehingga pilihan raya akan datang. Bagaimana sikap terbuka di pihak kami? Kalau kami mau, dengan majoriti yang sedikit ada di pihak sana, kita boleh offer beberapa jawatan kepada mereka. Datang pula sebelah sini. Menteri pula lah aku. Tetapi kita bukan jenis itu. Bagi kita, bila kita tanda tangan MOU, maka kita ikut dan kita harap Perdana Menteri juga setakat ini, Alhamdulillah, kita lihat setia dengan MOU ini. Pakatan Harapan boleh menjatuhkan kerajaan pada masa ini jika gabungan parti itu mahu. Menurut Ahli Parlimen Kota Raja, Muhammad Sabu, bagaimanapun beliau berkata, Pakatan Harapan tidak akan berbuat demikian kerana mengikut memorandum persefahaman MOU, transformasi dan kestabilan politik yang dimeterai antara kerajaan dengan parti pembangkang. Kerajaan dibina melalui Sheraton Move tak stabil. Tak lama Perdana Menteri berkuasa dan tukar Perdana Menteri baru beberapa kali. Sekarang kalau kami mahu, Perdana Menteri ini pun boleh ditukar. If we want. Kami tak mahu. Kami dah buat perjanjian MOU. Jadi Perdana Menteri buatlah kebaikan untuk rakyat sehingga PRU akan datang. Katanya ketika membahaskan pindaan rang undang-undang Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022. Dalam pada itu, Muhammad Sabu atau lebih dikenali dengan panggilan Mat Sabu berkata, setakat ini Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengikuti MOU yang telah dimeterai dengan pembangkang. Beliau berkata, bagaimanapun MOU itu boleh diperbaiki dari semasa ke semasa. Lihat bagaimana sikap terbuka pihak kami. Kalau kami mahu, dengan majoriti sedikit di sana, kita boleh tawar apa-apa jawatan kepada mereka. Kerajaan datang sebelah sini. Jadi menteri pula aku. Tetapi kita bukan jenis itu. Kalau dah tanda tangan MOU, kita ikut. Perdana Menteri setakat ini, Alhamdulillah, kita lihat ikut MOU ini, katanya. Wakil rakyat tidak seharusnya kehilangan kerusi mereka secara automatik jika mereka dipecat oleh parti. Dewan Rakyat diberitahu. Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional bahagian Paguh berkata, di bawah undang-undang itu, ahli parlimen yang disabitkan kesalahan tidak akan kehilangan kerusi mereka sehingga semua saluran undang-undang diselesaikan. Bagaimanapun jika undang-undang anti lompat parti membenarkan nasib seseorang ahli parlimen ditentukan oleh kepimpinan parti, maka ia akan terbuka untuk penyalahgunaan. Hujah bekas Perdana Menteri itu, penyelesaiannya, kata Muhyiddin di atas, adalah untuk memasukkan Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966. Seksyen ini menetapkan bahawa sebarang keputusan oleh parti tidak boleh dicabar oleh mana-mana mahkamah atas sebarang alasan. Sekiranya undang-undang anti lompat parti dibentangkan, saya cadangkan kita semak semula Seksyen 18C. Kita patut benarkan seorang ahli parlimen mendapatkan keadilan di mahkamah sebelum mengosongkan kerusi, tambahnya.
Muhyiddin ketika itu membahaskan rang undang-undang pindaan perlembagaan untuk menambah perkara 3A kepada Perlembagaan Persekutuan yang akan berfungsi sebagai fasal pemboleh atau enabling clause untuk undang-undang anti lompat parti. Larry Seng, PBM bahagian Julau, memberitahu Dewan Rakyat bahawa ahli parlimen yang memenangi kerusi mereka sebagai calon bebas tidak seharusnya tertakluk kepada undang-undang anti lompat parti. Seng berkata, jika undang-undang sedemikian digunakan untuk menghalang seorang wakil rakyat bebas daripada menyertai parti pada pertengahan penggal, maka ia akan menjadi pencabulan hak perlembagaan untuk kebebasan berpersatuan. Mereka sepatutnya dikecualikan kerana mandat adalah daripada rakyat. Mereka menang atas kredibiliti mereka sendiri, bukan daripada parti. Mereka tidak menggunakan logo parti, slogan atau naratifnya dan tidak mendapat pembiayaan daripada parti. Undang-undang di sini bukan untuk melindungi mana-mana pihak, tetapi mandat rakyat, tambahnya. Sang menggesa Putrajaya untuk mempertimbangkan bagaimana undang-undang anti lompat parti akan mengambil kira ahli parlimen yang memenangi kerusi mereka atas tiket parti selain daripada mereka sendiri. Pada pilihan raya umum lalu, terdapat rundingan antara parti untuk menggunakan logo parti orang lain semasa pilihan raya. Apakah status calon yang menang atas tiket parti lain? Soalnya, Stephen Chong, PBM bahagian Tebrau mencadangkan perkara 54/1 Perlembagaan Persekutuan juga dipinda kerana ia menghalang kekosongan Dewan Rakyat diadakan sekiranya kekosongan itu berlaku kurang 2 tahun sebelum parlimen dibubarkan. Chong berhujah bahawa ini akan menyebabkan mana-mana undang-undang anti lompat parti tidak berkesan. Dia juga bertanya sama ada undang-undang sedemikian akan menghalang pembentukan gabungan baru sekiranya parlimen tergantung, iaitu tiada parti atau gabungan mempunyai wakil yang cukup untuk membentuk kerajaan. Perlukah kita meminta beberapa ahli parlimen mengosongkan kerusi mereka bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil bagi menyelesaikan parlimen tergantung? Bagaimana jika pilihan raya kecil masih menyebabkan parlimen tergantung? Soalnya, sebuah parti yang menyertai sebuah gabungan lain bagi membentuk kerajaan dengan majoriti mudah tidak sepatutnya ditakrif sebagai melompat parti. Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, keadaan tertentu memerlukan lompatan dilakukan dan keputusan perlu dibuat oleh parti dan bukannya oleh individu. Tetapi ada kalanya kita perlu kepada keadaan tertentu memerlukan lompatan dilakukan. Umpamanya, kalau dalam pilihan raya tidak ada satu pun parti yang mendapat majoriti mudah, maka untuk mendapat simple majoriti, parti lain hendaklah menyertainya dalam satu gabungan. Ini bukanlah acara lompat kalau keputusan dibuat oleh parti, bukan oleh individu yang ditarik dengan kemungkinan dilantik sebagai menteri umpamanya. Perkara itu perlu diteliti oleh jawatan kuasa pilihan khas parlimen, kata Mahathir dalam Dewan Rakyat. Mesyuarat khas parlimen bagi membentang dan membahaskan rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 bagi membolehkan RUU Perlembagaan Pindaan berhubung anti lompat parti dibentang, dibahas dan diluluskan. Tambah Mahathir, melompat parti menimbulkan banyak masalah dan ia menafikan sistem demokrasi, iaitu wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat boleh tukar parti sesuka hati, membawa kejatuhan kerajaan. Dengan itu kita lihat politik dalam negara ini tidak stabil setelah ditukar kerajaan melalui lompatan. Maka ada pula tindakan menarik sokongan daripada Perdana Menteri pintu belakang dan satu lagi Perdana Menteri dipilih. Dan Perdana Menteri yang baru ini pun tak dapat banyak sokongan dan takut kemungkinan dia juga akan ditamatkan edah sebagai Perdana Menteri, katanya. Bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu menyokong agar undang-undang berkaitan lompat parti diwujudkan. Menurut Mahathir, undang-undang lompat parti perlu merangkumi ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri dan senator yang dilantik di Dewan Negara. Apa yang takut dalam politik ini, Pertua? Speaker, ada pepatah menyatakan, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kita ini masuk ahli politik, kaki sebelah kita sudah hampir-hampir masuk penjara. Diri kita ini 80% kita dedahkan kepada fitnah, tomahan dan sebagainya. So we must be ready. Why worried? Kalah lah, respect lah yang menang. Ini lumpat. Yang aneh pula hari ini, banyak yang lumpat parti pula berbahas. Siapa pun tak tahu, mudah-mudahan mereka ada keinsapan. Ya, sokong. Mudah-mudahan mereka ada keinsapan. Sebab perbuatan mereka lah negara ini jadi kucar kacir, malu di peringkat antara bangsa. Anak-anak cucu kita, anak-anak kecil pun pandai didik apa itu lompat parti. What is this? Saya harap bulan Mei ini saya pun setuju dengan rakan-rakan di sana. Kita settle down isu ini, baru kita pilihan raya. Apa saja alasan diberikan oleh wakil rakyat yang lompat parti, jawapan paling tepat atas tindakan mereka adalah penting diri, gila jawatan dan kuasa.
Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menegaskan perbuatan mereka itu telah mendorong majoriti pimpinan beberapa parti mahu Akta Anti Lompat Parti diwujudkan dengan apa alasan sekalipun, sama ada lompat secara sukarelakah, dipaksakah, itu adalah pembohongan dan penipuan semata-mata. Kamu lompat kerana pentingkan diri sendiri untuk dapatkan jawatan dan kuasa. Saya seorang ahli parlimen yang konsisten menentang lompat parti ini sebab ini perbuatan khianat, tidak bermaruah dan tidak berintegriti, katanya di parlimen. Beliau berkata, apa yang berlaku dalam politik ini, ada pepatah menyatakan, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Katanya, beliau masuk politik, kaki sebelah sudah hampir masuk ke penjara dengan hampir 80% terdedah kepada fitnah serta tomahan. Yang ada kes mahkamah, hadapilah. Macam saya ini, banyak ajak saya lompat sana, lompat sini. Saya kata tidak. Dari dulu prinsip saya, tidak ada lompat-lompat. Kalah-kalahlah, menang-menanglah. Apa mahu? Ini demokrasi. Rakyat tolak kita, tolaklah. Sebab mungkin ada kesalahan dan kelemahan yang kita buat. Aneh pula banyak yang lompat parti berbahas dalam RUU ini. Saya pun tak tahu. Harap mereka ada keinsafan kerana sebab perbuatan mereka lah negara ini kucak-kacir, katanya. Bung Mokhtar turut menempelak Tan Sri Muhyiddin Yassin yang bercakap tidak mahu pemimpin, tidak ada integriti, tetapi pada masa sama partinya menerima wakil rakyat lompat parti. Saya tak suka pemimpin yang cakap tak serupa bikin. Kalau kamu ada pendirian, jangan terima yang lompat ini. Mereka ini tak ada integriti, tak bermaruah langsung. Mereka juga pengkhianat. Maukah kita ada pengkhianat dalam rumah kita? Soal beliau.